Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Ilahi dengan rahmat dan izinnya. Maka kita dapat berjumpa lagi pada siri Tazkirah Ringkas ini. Hari ini Ustazah akan bincangkan mengenai Ahlan Ya Ramadan. Kita ubah topik. Hari ini kita hari Sabtu. Jadi kita tinggalkan dulu hari ini untuk tafsir dan cerita Aisyah radhiyallahu anha. Kita pergi kepada Ahlan Ya Ramadan. Kerana kita akan berjumpa insya-Allah jika dipanjangkan usia dengan Ramadan. Insya-Allah dijangkakan pada hari Jumaat. Maka apakah persediaan kita? Lalu Ustazah terpanggil untuk sama-sama kita mencari peringatan kepada kita semua, terutama pada anak-anak Ustazah yang dikasihi. Moga dengar semua. Begitu juga pada saudara mara dan sahabat-sahabat semua, ya. Baik, kita ambil surah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183. Artinya, wahai orang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Di ayat ini memang menunjukkan bahawa perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita melaksanakan ibadah puasa yang merupakan salah satu daripada rukun Islam. Dan disebutkan di sini kama kutiba alal ladzina min qablikum. Maknanya ibadah puasa ni juga diwajibkan kepada umat-umat terdahulu supaya kita tak rasa berat, sebab ia juga diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu. Baik, kita akan lihat satu hadis iaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilat asyayatin. Apabila tiba Ramadan, maka dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu jahannam, neraka jahannam, dan diikat syaitan-syaitan. Jadi disebutkan di sini bahawa diikat syaitan. Kita akan lihat itu sama juga ayat hadis yang lain, iaitu hadis yang sama. Iza ja'akum Ramadan ja'akum syahrun mubarak aftaradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jinan wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairum min alfisyahr man hurima khairuha faqad hurima. Hadis ni adalah hadis sahih, diriwayatkan oleh ini adalah hadis sahih. Rasulullah berkhabar gembira kepada sahabat yang berpuasa. Itu daripada hadis ini adalah dari Ayub, daripada Abu Qailabah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Maksudnya, apabila tiba bulan Ramadan, telah tiba kepadamu satu bulan yang penuh keberkatan. Allah mewajibkan ke atas kamu berpuasa pada bulan itu.
Padanya dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka dan diikat syaitan-syaitan. Padanya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan padanya, sungguhnya dia adalah rugi. Baik. Jadi kita akan lihat mengenai syaitan ni. Apakah makna syaitan dibelenggu? Kerana kita tahu bahawa syaitan ni bila tiba bulan Ramadan, kalau ikut pentafsiran ulama, ada 2-3 pentafsiran, nanti kita akan huraikan. Bermakna syaitan ni diberi cuti masa bulan Ramadan. Macam kita lah cuti PKP ni. Rehat di rumah. Dia rehat tak ganggu. Tapi ada ulama kata ganggu juga. Nanti kita akan lihat. Jadi syaitan cuci tangan dengan daripada menggoda manusia ataupun umat Adam. Sebelum cuti tu, sebelum tiba Ramadan, kita tahu kita berhadapan dah melalui 11 bulan yang lain. Jadi sebelum Ramadan 11 bulan yang lain tu, syaitan telah merekrut nafsu kita ni, menerapkan segala sifat buruk atau sifat mazmumah dalam diri anak Adam. Ya. Kerana dia tahu dia tak boleh bersama-sama dengan dengan manusia, umat Islam pada bulan Ramadan. Jadi dia siap-siap dah tanamkan sifat buruk, sifat mazmumah, sifat engkar pada Allah pada bulan sebelum tu. Apa yang dibuat dalam 11 bulan tu, syaitan buat apa? Satu, sifat buruk, iaitu kelakuan bertentangan dengan syariat Allah. Bengis, pemarah, ya, sifat-sifat buruk, dengki, riak. Dipujuk supaya melakukan larangan Allah. Ya, syaitan ni kerja dia ajak kita buat larangan Allah. Yang haram itulah nak dibuatnya. Ya. Dipujuk juga dengan kebaikan. Dipujuk supaya jauh daripada melakukan kebaikan. Tak laksanakan perkara yang wajib. Direngang-rengangkan sembahyang. Ada hari sembahyang, ada hari tidak. InsyaAllah. Bukan kita lah. Ya, InsyaAllah. Dan dipujuk juga kita supaya tidak buat kebaikan yang kita nampak diremeh-remehkan. Macam baca Al-Quran. Ya. Sedekah pun dia pujuk kita, alah buat apa dia sedekah. Orang tu belum tentu tertipu ke tidak. Jadi sampai bila kita tak bersedekah? Sedangkan sedekah tu adalah salah satu ada disebut kita musim diuji dengan wabak ni, kita hendaklah ada 2 perkara. Pertama, ingat pada Allah dengan solat, mengaji. Yang kedua, sedekah. Sedekah tu tanda kita membenarkan iman kita. Kita benarkan iman yang ada pada kita, hendaklah kita bersedekah. Ada orang tak bersedekah, kedekut tu. Ada duit tapi kedekut. Nak sedekah, maknanya dia tidak membenarkan iman dia kepada Allah dan hari akhirat. Sebab sedekah tu ganjarannya di hari akhirat. Kalau di dunia kita nampak rugi. Ya. Jadi pada bulan Ramadan ini, mari kita ubah diri kita. Ya, kita ubah diri kita. Apa yang kita nak ubah apabila kita dah tahu bahawa pada bulan Ramadan Allah nak beri ganjaran pahala, ya, yang berganda-ganda, di mana Allah dah sebut bahawa pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, dan iaitu 1 bulan ja'akum syahrun mubarak, iaitu 1 bulan yang penuh dengan keberkatan. Allah wajibkan atas kita berpuasa, padanya dibuka pintu syurga dan pintu neraka ditutup. Dan diberi satu hadiah, iaitu malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi, apa yang kita perlu buat dengan kedatangan Ramadan? Kita sepatutnya sebagai orang mukmin rasa gembira dah, seronok dah ni Ramadan nak datang. Ya, tamu kita yang kita tunggu-tunggu nak datang untuk kita buat amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ganjarannya amat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi adanya ganjaran special, iaitu bulan malam Lailatul Qadar.
Lagipun kita ni dah free. Nak pergi shopping, kedai dah tutup. Nak pergi pasar pun payah juga. Sekarang boleh COD, orang boleh hantar kat rumah. Jadi bulan puasa nak buat apa lagi? Nak berjalan, tak boleh jalan. Jadi tumpukanlah bulan Ramadan ini, kita bertekad kita nak buat ibadah lebih baik daripada Ramadan dulu. Buat Ramadan dulu kadang-kadang teringin tak pergi Jekyll. Pergi pasar, pergi Ion, ya, Tesco. Sekarang ni payah nak pergi, ya, kena sekat dia polis. Jadi kita tumpukan masa ada itu dengan melakukan ibadah, bukannya buat benda-benda yang sia-sia yang tak ada faedah. Asyik mendak dengan handphone je, kan, contoh, ya, atau buat benda-benda lain. Jadi apa yang kita perlu giatkan? Kita giatkan kembali anggota kita, anggota badan kita, pertama melakukan ketaatan pada Allah, iaitu solat. Kita solat awal waktu, ikhlaskan, dan hendaklah kita khusyukkan solat. Sebab solat ni ganjarannya lagi besar di bulan Ramadan. Maka kita buatlah yang wajib tu, ganjaran dia lagi besar. Jangan kita duk buat elok sembahyang tarawih aja, tapi sembahyang fardu kita cincai, tak betul. Sebab yang pahala besar lagi ialah solat fardu. Jadi khusyuk, kita cuba khusyuk. Yang kedua, lakukan solat sunat rawatib. Sunat rawatib maknanya ba'diyah qabliyah buat, ya, sebelum subuh. Wahai anak-anak semua dan sahabat semua, ya, sembahyanglah 2 rakaat sebelum subuh. Solat sunat sebelum subuh. Sebelum zuhur buat 2 atau 4. Lepas tu baru sembahyang zuhur, dan lepas tu solat ba'diyah 2 rakaat. Selepas maghrib solat 2 rakaat. Selepas isyak solat 2 rakaat. Dan selepas itu kita buat solat sunat tarawih. Sekarang ni ialah kita tak boleh ke masjid. Maka ketua-ketua keluarga hendaklah berlatih jadi imam. Ayah-ayah, para suami kena jadi imam. Belajar jadi imam, kena hafal ayat-ayat yang ringkas, kalau tak boleh yang panjang, ayat yang pendek-pendek. Tapi tak kalah tiap hari nak toina qul huwallah, ya, panjangkanlah sedikit, cari ayat-ayat lain. Tapi kalau dah tak ada qul huwallah pun tak apa, asalkan solat, kan, tak ada masalah. Qul huwallah lah, qul huwallah kuliah ke, inna toina ke, apalah ayat yang ada. Yang penting kita solat 8 rakaat dan witir 3. Cubalah, ya. Jadi lain pada solat, apa lagi kita nak buat? Ialah kita nak banyakkan baca Al-Quran. Bukan baca saja kerja nak khatam, tapi kita tolong fahamkan. Kita masing-masing dah ada buku terjemahan Al-Quran, kita tengok, kita renung, dan kita muhasabah, aku ni buat ke tidak. Kalau tak faham, buka dalam bukalah dalam handphone tu ada huraian. Cubalah usaha, ya. Jangan baca saja, tadarus saja. Sekarang ni tadarus tak boleh dah. Kalau kita baca kat rumah, pastikan ada seorang lain semak bacaan. Dan lepas tu baca makna dia. Cuba fahamkan. Yang kedua, kita kena banyakkan zikir pada Allah. Subhanallah, kita ada zikir pagi petang. Kita disuruh baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, kita dengar, ya, YB dan Siti Zailah, ya, Menteri Wanita, Timbalan Menteri Wanita, kita kata dia kalau penat, dia baca yang tu subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, hilang kepenatan. Zikir ini kita panggil zikir Fatimah, yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Fatimah dan Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali kata dia mengamalkannya sehingga dalam perang pun dia amalkan zikir ini, tak pernah tinggal. Maka kita amal. Baca subhanallah, baca istighfar, banyak zikir. Solat sunat duha, kita banyakkan. Satu lagi, sedekah. Tiap hari perlu ada sedekah. Biarlah RM2 pun, RM1 ke, dan kita sedekah, ya. Dan juga kita bangun solat malam, tahajud, ya. Tahajud, kita solat taubat, kita solat hajat, ya. Dan jangan buat benda-benda yang lara. Kalau dah rasa Al-Quran baca mengantuk, bacalah buku-buku agama.
Ya, novel-novel cinta tu tutup dululah, ya. Baca dulu Al-Quran. Dan kita malu kat Allah. Surat cinta, surat arahan, surat Allah. Surat dari Allah kita tak sudi baca, tapi novel yang manusia cipta tu, yang manusia reka-reka yang bohong itu, yang mengelamungkan kita, itu yang kita minat. Kita boleh habis tebal. Tapi Quran, satu halaman pun kita tak sudi untuk membaca. Ingat. Ya, kita mesti ingat bahawa contoh saja, ya, saya bagi contoh saja. Ingat. Bila mati nanti, apa yang kita bawa ialah Al-Quran. Quran itulah peneman kita, ya, pembela kita. Baik, kita akan lihat sedikit ialah pendapat ulama mengenai syaitan diikat dan syurga dibuka tu, ya. Jadi yang dimaksudkan di sini ialah apa maksud yang tadi? Pada bulan Ramadan adalah bulan ibadah dan mendekat diri pada Allah, melimpahnya ganjaran luar biasa. Maksudnya di sini bahawa disebutkan bahawa pintu-pintu neraka, pintu-pintu syurga dibuka dan pintu neraka ditutup. Maksudnya di sini ialah diberikan oleh ulama bahawa maksud pintu terbuka, pintu syurga terbuka dan tertutupnya pintu neraka ialah dia dalam pengertian tersirat, bukan betul tu, ya, bukan dibuka masa Ramadan tu. Maksudnya tersirat. Secara tersirat dan tersurat maksudnya ialah pada bulan Ramadan dia adalah bulan ibadah dan bulan ramai orang-orang mukmin yang mendekatkan diri pada Allah. Moga kita termasuk dalam golongan itu dan melimpahkan ganjaran yang banyak. Oleh itu Allah beri ganjaran besar, maka diibaratkan pintu-pintu syurga dan dibuka pintu-pintu keampunannya ketika bulan Ramadan. Dengan melakukan sedikit amalan, manusia memperolehi ganjaran yang banyak, menyebabkan pintu syurga terbuka. Begitu juga pintu neraka tertutup, di mana di bulan Ramadan orang tidak lagi melakukan maksiat. Mukmin yang sebenarnya dia tak akan melakukan maksiat. Jadi sebab itu digambarkan bagaikan pintu, iaitu neraka pula bagaikan tertutup sebab pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan pengampunan Allah dan juga syaitan pengampunan Allah, dan sebab itu neraka ditutup. Jadi sebelum datangnya Ramadan, sama-sama kita sediakan doa-doa khusus untuk kita baca munajat pada Allah pada bulan Ramadan, terutama sebelum menjelang berbuka puasa. 5 minit sebelum berbuka kita doa. Jadi kita kena sedia tag doa. Sama-sama kita tulis. Ya. Jadi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.